Okey, Assalamualaikum. Hai, semua khabar sihat ke? Cikgu harap semua sihat dan semoga kita dapat jalani PDPR ni dengan baik, happy dan paling penting sekali, jangan stres-stres, okey? Dah tak lama dah kita nak buka sekolah, so cikgu harap semua bersabar dengan apa yang kita sedang lalui sekarang ni dan jangan lupa untuk terus berdoa supaya cepat-cepat dapat buka sekolah ya. Okey, baiklah. Kita masih lagi dalam bab 2 iaitu pemfaktoran dan pecahan algebra. Sebelum cikgu masuk kepada pembelajaran hari ini, cikgu nak imbas kembali apa satu hukum yang penting untuk awak ingat, hafal dan faham untuk aplikasikan dalam tajuk kita, topik kita hari ini, okey? Boleh teka apa tak hukumnya? Apabila okey. So, hukum yang cikgu maksudkan adalah hukum Boltzmann. Pernah dengar kan hukum Boltzmann? Pernah dengar, pernah guna kan? Pernah belajar? So, cikgu akan terangkan secara ringkas dulu hukum Boltzmann tu apa. Okey, Boltzmann adalah singkatan kepada B bracket, O order, D division, M multiplication, A addition dan S subtraction. Okey. Apa kegunaan Boltzmann ni? Boltzmann ni adalah hukum yang kita perlu ikut bila kita melaksanakan satu gabungan operasi. Gabungan operasi yang terdiri daripada bracket, order, division, pembahagian, multiplication, pendaraban, addition, penambahan dan subtraction, penolakan. Jadinya, bila kamu jumpa satu ungkapan algebra yang melibatkan dia ada semua operasi ni. Jadi kamu nak buat mana satu dulu, kamu kena ikut hukum Boltzmann. Okey. Okey. Pertama sekali kena selesaikan yang dalam bracket. Okey, kita kena selesaikan yang dalam bracket terlebih dahulu. Kalau ada ungkapan yang perlu kita kembangkan. Sebab bracket ni contohnya kembangan lah kan. Okey, kita kembangkan terlebih dahulu. Kemudian kita selesaikan order. Order ni punca kuasa ke, punca kuasa, kuasa. Okey, kemudian barulah kita selesaikan pembahagian ataupun pendaraban. Divide or multiply. Kemudian last sekali barulah kita selesaikan penambahan ataupun penolakan ni. Okey. Jadi kena ingat setiap kali jumpa gabungan operasi kita perlu aplikasikan hukum Boltzmann. Tak boleh suka-suka hati nak buat tambah dulu kemudian baru nak selesaikan yang dalam bracket. Tak boleh, kita kena ikut hukum Boltzmann. Okey, lah. Ini adalah contoh soalan gabungan operasi. Kita go one by one. Cikgu akan tunjukkan. Okey. Okey, misalnya soalan pertama ni. Kat sini cikgu tak nak tunjuk jalan kira. Cikgu sekadar nak tunjukkan mana yang perlu kita selesaikan dulu, mana yang kemudian. Okey. So, tengok soalan pertama ni. A tambah 2B tambah 8 darab A tambah B. Boleh, berdasarkan hukum Boltzmann yang cikgu terangkan tadi, boleh agak tak yang mana satu kita perlu selesaikan dahulu. So, daripada hukum Boltzmann tu, apa yang perlu kita selesaikan dahulu adalah kita perlu darabkan 8 ni. Kita perlu kembangkan ungkapan ni. Kita perlu selesaikan dulu yang dalam bracket ni. Kita perlu selesaikan yang bracket ni dengan membuat operasi kembangan. So, bila dah kembangkan ni, dah dapat jawapan, barulah kita buat penambahan. Barulah boleh buang bracket ni dan buat penambahan macam biasalah. Pemudahkan sebutan yang sama dan sebagainya. Okay. Kemudian, kita tengok pula yang soalan kedua. Soalan kedua, okay, 3 darab 4M tolak 5MN tambah 2 darab 7M tambah MN. Yang ni pun sama, kita kena selesaikan yang dalam bracket dulu. Selesaikan dalam bracket dengan membuat kembangan. Yang ni, kemudian yang ni pun sama, buat kembangan, barulah kita boleh tambah
Baru kita boleh buat operasi seterusnya seperti tambah, penambahan dan penolakan. Okey. Kemudian seterusnya pun sama, kita settlekan yang dalam bracket ni dulu. Kita settlekan yang dalam bracket ni melibatkan kembangan dua ungkapan algebra. Kalau yang tadi ni satu kan, ni pun satu kembangan, satu ungkapan, pun satu ungkapan. Kalau yang ni kembangan dua ungkapan algebra. So apa yang perlu kita buat macam cikgu tunjukkan pada video lepas, dua ungkapan algebra kita darabkan satu-satu sebutan dalam kurungan pertama ni dengan sebutan dalam kurungan kedua. Okey, darab satu-satu. Yang ni pun macam tadilah yang ke atas tu, barulah kita boleh selesaikan operasi tambah atau tolak. Okey, last sekali. Yang ini. Okey, ini pun melibatkan kembangan dua ungkapan algebra yang kita kena kembangkan dahulu. Kita kena tulis satu-satu dulu. Okey. Kita kena tulis A tambah 3B darab A tambah 3B. Okey, barulah kita boleh kembangkan. Kemudian kembangkan yang ni, barulah boleh buat operasi tambah macam biasa. Okey, tak nampak lagi kan? Rasa-rasanya dah boleh buat belum? Kalau cikgu suruh buat sekarang. Belum kan? Kalau boleh, bagus. Bagus sangat. Tapi untuk lebih faham, cikgu akan tunjuk macam mana caranya. Okey. Okey. So, kita tengok contoh pertama. Oh, sebelum tu. Okey, cikgu nak terangkan. Okey. Hasil pembelajaran hari ini sepatutnya di akhir pembelajaran ini, murid berupaya untuk mempermudah ungkapan algebra yang melibatkan gabungan operasi termasuk kembangan. Okey, gabungan operasi ikut hukum Boltzmann termasuk kembangan ikut seperti mana yang cikgu ajar pada video-video lepas. Okey. Alright. Gabungan operasi termasuk kembangan. Kita tengok contoh satu. Soalannya adalah 3W tolak 2 darab 4W tolak 1 tolak 10W. Okey, apa yang pertama sekali kita perlu buat adalah ikut hukum Boltzmann. Kita perlu dahulukan operasi kembangan iaitu bracket. Kita perlu selesaikan yang dalam bracket. Okey. Ni kita perlu selesaikan yang dalam bracket ni. Kembangan dua ungkapan algebra ni, kemudian barulah kita buat operasi penolakan. So, kita kembangkanlah kembangan dua ungkapan algebra macam biasa, darab setiap sebutan yang ada dalam sebutan pertama ataupun kurungan pertama ni dengan setiap sebutan yang ada dalam kurungan ataupun ungkapan kedua. Okey. 3W darab 4W, 3W darab negatif 1, negatif 2 darab 4W, negatif 2 darab negatif 1. Okay, so dapatlah macam ni yang cikgu tulis kat bawah ni kan. Okay, 3W darab 4W tambah 3W darab negatif 1, negatif 2 darab positif 4W, negatif 2 darab negatif 1, dan last kali tulis negatif 10W, tolak 10W. Okey, sebelum tu cikgu nak ingatkan ya, jangan lupa letak kurungan besar di luar ni. Di luar dan di depan dan di belakang sekali ni. Kenapa kita kena letak kurungan besar? Supaya tak bercampur aduk. Kita kena selesaikan yang dalam kurungan ni dulu. Dulu ni semua ni kena selesaikan dulu. Barulah kita boleh tolak dengan 10W. Okey. Jangan lupa ya letak kurungan besar ni. Ni Ni tulis dulu semua kembangan tu. Letak pula penutup kurungan besar. Barulah letak tolak 10W. Okey, kemudian cikgu dah pemudahkan ungkapan sebutan dalam kembangan ni jadilah 12W kuasa 2 tolak 3W tolak 8W tambah 2. Kurungan jangan lupa kena letak lagi sebab kita masih belum selesai membuat operasi kembangan tu. Okay. Kenapa tak selesai lagi? Sebab kita masih belum permudahkan sebutan W ni. Masih kita boleh mudahkan lagi sebutan ni kan. Jadi apa yang perlu kita buat? Tengoklah kat sini kan.
tolak 3W, tolak 8W. Dia ada hutang RM3. Dia berhutang lagi RM8. Jadi hutang dia ada RM11. Hutang masih ada negatif lah. Negatif 11W. Maaf, 12W kuasa 2 tolak 11W tambah 2. Dekat sini cikgu dah buang bracket. Kenapa? Sebab cikgu dah selesaikan dah ni operasi. Maaf, cikgu dah selesai dah kan kembangan dua ungkapan algebra ni. Cikgu dah pemudahkan semua. Barulah cikgu buka bracket. Dah tak ada bracket kan? Okey, kemudian tolak 10W. Okey, boleh pemudahkan lagi kan sebutan W ni? Okey, jadi inilah jawapan dia. 12W kuasa 2 tolak 21W tambah 2. Ada hutang lagi RM11. Sorry, ada hutang dah RM11. Lepas tu berhutang lagi RM10. So, hutangnya dah jadi RM21. Sebab dia masih berhutang, kita letak negatif. Okey. Boleh ya untuk contoh satu. Dah nampak sikit. Dah nampak belum sikit cahaya-cahaya keimanan, cahaya-cahaya jalan petunjuk tu. Okey, kalau nampak bagus. Kalau belum, tak apa, kita teruskan dengan contoh 2, okey? Okey, contoh 2. Soalannya, X tambah Y darab X tolak Y tambah X darab X tolak 2Y. Okey, kat sini macam biasa macam tadi, kita perlu kembangkan. Kita perlu selesaikan operasi bracket ni dengan cara melakukan kembangan terhadap dua ungkapan algebra kan. Okey, so kemudian kita buat lagi, ni ada lagi operasi bracket ni. So kita kena selesaikan yang bracket ni dengan buat kembangan juga kan. Okey, so dahulukan kembangan ungkapan algebra ataupun yang dalam bracket tu, kemudian baru selesaikan penambahan. Okay. Kita buat kembangan macam biasa, kembangan dua ungkapan algebra. Kita kena darabkan setiap sebutan dalam kurungan pertama ni dengan setiap sebutan dalam kurungan kedua. Okay. So, kemudian macam tu. Okey, tulislah kat bawahnya macam ni. Okay. Sebab ada dua kembangan yang kita kena buat kan. Yang ni satu, yang merah dengan kuning ni satu, yang hijau ni satu. Jadi cikgu letak dua bracket besar. Kat sini. Cikgu letak dua bracket besar. Yang satu ni untuk operasi X tambah Y darab X tolak Y. Satu lagi untuk operasi X darab X tolak 2Y kan. Okey, so kembangkanlah X darab X, X tambah X darab negatif Y tambah Y darab positif X tambah Y darab negatif Y. Bracket besar. Kemudian tambah bracket besar lagi. X darab X tambah X darab negatif 2Y. Okey, bracket besar jangan lupa. Okey, kemudian cikgu selesaikan satu-satu yang dalam kurungan besar ni satu, kurungan besar ni satu. Satu-satu cikgu buat. Okey, so X darab X, X kuasa 2 tambah X darab negatif Y. Positif X darab negatif Y. Positif, negatif, simbol tak sama jadi masam. Positif, negatif, simbol tak sama. Jadi negatif lah kan. Simbol tak sama jadi negatif. Okay, so X darab Y, XY. Kemudian positif Y darab X. Jadi YX ataupun kita tulis tak bagi cantik lagi kan. Kita tulis XY. Kita ikut susunan alfabet. Okay. Mana yang datang dulu, tu yang kita letak dulu. Okay. Kemudian positif Y darab negatif Y. Positif, negatif, simbol tak sama jadi negatif. Y darab Y, Y kuasa 2. Tambah, jangan lupa bracket besar. Tambah, bracket besar lagi. Ini kembangan yang lain kan? Bracket besar lagi. X darab X, X kuasa 2.
tambah X darab negatif 2Y. Positif, negatif, jadi simbol tak sama jadi negatif. X darab 2Y, 2XY. Okey, kemudian kita selesaikan yang dalam kurungan besar ni. Okey, yang mana kita boleh selesaikan tu kita selesaikan, kita permudahkan. Okey. Okey, ni cikgu ada tips. Kalaulah soalan tu melibatkan A tambah, ni contoh ya, A tambah B darab A tolak B. Jawapannya automatik akan jadi A kuasa 2 tolak B kuasa 2. Okey, macam yang ni ya, awak tengok soalan ni X tambah Y darab X tolak Y. Jadi jawapannya akan jadi X kuasa 2 tolak Y kuasa 2. Sama kan bentuknya? Okey. Jadi cikgu dah memudahkan, cikgu dah memudahkan X kuasa 2 negatif XY tambah XY. Ada hutang XY. Bayarkan pula dengan XY. So jadi hutang ada kosong. Jadi kosong lah, tak perlu tulis lah. Kemudian negatif Y kuasa 2. Cikgu dah buka bracket dah sebab cikgu dah memudahkan ungkapan yang ni. Okey, kemudian tambah X kuasa 2 tolak 2XY. Okey, kamu kena ingat ni simbol positif ni, bracket ni bukan sahaja letak tau. Okey, katakanlah kalau dekat, okey, kalau ni soalan ni, sebab soalan ni kita tambah kan. Jadi kamu tulis balik, bila nak buka bracket tu, kamu tulis balik tambah X kuasa 2 tolak 2XY. Okey, bayangkan kalau dekat sini yang cikgu bulat ni, nampak kan anak panah tu, bayangkan dekat sini simbol tolak. Bayangkan dekat sini simbol tolak. Okey, bukan tambah. Bayangkan, okey. Kalau dekat sini tolak, apa akan jadi dengan simbol dekat sini? Dekat ni dengan ni. Berubahlah kan sebab positif masih positif, negatif positif dia akan jadi negatif dekat sini, negatif dia akan jadi positif. Okey, ambil perhatian cikgu ulang sekali lagi kenapa kita kena letak bracket di setiap kembangan yang kita lakukan tu. Kenapa kita kena letak bracket besar? Sebab bila kita nak kembangkan, macam ni kan kita dah permudahkan, dah tak boleh permudahkan. Ini yang paling simplifiednya kan. Okay, so kita nak kembangkan operasi ni, kita tak boleh main tulis je sebenarnya. Okay, kita kena tengok juga. Kalau kat sini positif, jumpa positif, positif lah. Positif, jumpa negatif, simbol tak sama jadi negatif kan. Okay, bayangkan kat sini negatif. Okay, bayangkan kat sini negatif. Kemudian, negatif jumpa positif. Negatif. Dia akan jadi negatif dekat sini. Negatif jumpa negatif. Simbol sama. Jadi positif dekat sini. Okay, lain sebab tu kamu kena make sure bracket tu betul. Okay, kemudian pemudahkan mana yang boleh kita pemudahkan. X kuasa 2 dengan X kuasa 2 ni boleh pemudahkan kan. Sebutan yang sama. Jadi, X kuasa 2 tambah X kuasa 2 jadi 2X kuasa 2. Jangan pula X kuasa 2 tambah X kuasa 2 jadi X kuasa 4. Salah tu ya konsep tu. Okay, tambah X kuasa 2 tambah X kuasa 2 jadi 2X kuasa 2. Okay, tulis balik yang mana yang tak perlu dipermudahkan tu. Tolak 2Y kuasa 2 tolak 2XY. Okay, boleh? Okay. Sebenarnya kan kalau kamu tengok je apa yang cikgu ajar ni, kamu takkan sampai bila-bila pun kalau kamu rasa tak faham, kamu tengok je apa yang cikgu ajar ni, kamu takkan dapat buat. Cara yang terbaiknya adalah kamu sendiri yang cuba buat. Okay? Kamu sendiri yang cuba praktis, tulis. Apa yang cikgu bagi tahu ni. Kalau kamu tak praktis, memang sampai bila-bila pun tak dapat buat. Okay? Memang itulah rules dia. Apa-apa pun yang kamu belajar, itulah dia punya rules and regulation. Okay? Kemudian, okay. Sebab cikgu dah tunjuk 2 contoh, cikgu nak kamu teruskan dengan contoh yang ketiga ni. Boleh?
Okay, teruskan dengan contoh yang ketiga ni. Cikgu nak kamu cuba buat. Cuba buat dan selesaikan dan hantar ke WhatsApp group. Boleh hantar ke grup WhatsApp. Cikgu akan semak. Cuba buat, salah pun tak apa, cikgu tak akan marah kamu. Kalau kamu buat, lepas tu salah, cikgu tak akan marah. Okay, cikgu sangat puji kalau kamu buat dan salah. Tak apa sebab kamu mencuba. Maksudnya kamu nak belajar. Okay, lainlah kalau cikgu suruh buat, tak buat. So memang yang tu cikgu marah. Okay. Kemudian, okay. Okay. Itu saja cikgu rasa cikgu untuk contoh. Sebelum tu cikgu nak bagi tahu homework, tugasan kerja rumah dalam buku teks muka surat 26. Jom cuba 2.1. Kalau untuk 2 setia boleh buat nombor 4 A, B, C, D. Dan untuk 2 pintar buat nombor 4 B dan D sahaja. Ini buat dalam buku tulis mat. Cikgu akan semak next class. Kelas berikutnya. Okay. Sebelum cikgu akhiri pengajaran cikgu hari ini, cikgu nak kita sama-sama ambil iktibar daripada image, gambar yang cikgu tunjuk ni. Apa nak cakapnya? Apa yang cikgu nak cakap? Dalam kita menghadapi situasi sekarang, situasi pandemik sekarang ni kan, lagi-lagi PDPR, so macam banyak dugaan, betul tak? Malas tu memang nombor 1 lah kan? Cikgu tak cakap kamu lah, cikgu pun sebelum ni kelas online kan, sama je. So banyak cubaan, banyak dugaan dari segi tak ada internet, tak ada data, tak ada phone, adik kacau dekat rumah, mak pakai phone dan sebagainya, macam-macam kan dugaan kita. So tak kisah apa pun dugaan, kita kena lawan. Okay? Kita tak boleh menyerah, kita kena lawan untuk kita belajar, untuk kita cari ilmu. Memang perjalanan cari ilmu ni susah, ya, memang tak senang. Sebab tu kalau kamu tengok orang-orang yang berjaya tu, memang susah lah kan. Walaupun dia kata senang-senang, tapi sebenarnya susah. Cuma dia je yang tak nak kita rasa demotivated. Rasa tak bersemangat kan. So dia pun cakap senang, boleh buat. Memang boleh buat. Apa yang penting kita kena lawan. Lawan segala perasaan malas tu, lawan segala alasan-alasan yang kita cipta untuk kita tak buat benda kerja sekolah ni. Okay? Boleh faham So cikgu nak kita jadi macam apa ni? Abang ke ni? Macam ni lah lelaki saudara dalam gambar ni. Apa pernah halangan yang dia hadapi, tengok tu. Malas ni lagi, syaitan tu hasut macam-macam. Lepas tu dia punya tayar basikal pancit. Lepas tu macam-macam kan. Tapi dia still tak menyerah untuk dia capai cita-cita dia. Untuk dia cari ilmu. Okay, sebab ilmu tu penting kalau tak ada ilmu, susahlah kita. Okay, tak apa. So, itu saja. Tak apa. Mana yang masih malas tu, slow-slow, cuba lawan. Okay. InsyaAllah kita boleh lawan. Okay. Itu saja dari cikgu. Cikgu harap kamu buat tugasan yang cikgu bagi tahu tu. And then, jumpa lagi di kelas berikutnya. Jangan lupa buat homework. Okay. Terima kasih. Bye-bye.